Okay, so tadi yang tadi sebelum kita stop sekejap 1 jam tadi, lebih kurang 1 jam 15 minit. Okay, coding ni ada masalah tak? So ini adalah contoh-contoh saya tunjukkan ke awak tadi bagaimana kita nak programkan microcontroller. Selain daripada kita guna button, kita boleh guna keyboard kita kat sini. Kita ada keyboard kita, keypad kita boleh adjust sebenarnya. So kalau ada keypad ke, awak ada keyboard ke, apa benda semua tu kita boleh adjust lah. Okay, sebab itulah kalau awak tengok orang main game, kenapa game guna depan belakang kan, main game kereta kan, W, A, S, Z kan, untuk forward, untuk reverse, untuk left, right kan. So itu adalah contoh lah bagaimana sesebuah sistem tu kita boleh control. Selain daripada kita pakai button fizikal, kita juga boleh gunakan button secara maya, ataupun kita boleh gunakan menggunakan keyboard kita lah, ataupun apa saja kaedah dalam pengaturcaraan. Ya. Cakap orang. Kelas. Kelas. Okay. So next, tadi kita dah cuba kan, kita tak huruf A dekat antara data lah. Antara data so, 0 sampai 5 lah. Ini tadilah boleh nampak dekat serial monitor kita kat sini, dia dapat data kita lah, apa yang kita programkan tadi. Okay. Next, seterusnya kita juga boleh buat lain-lain juga. Tadi saya beritahu kan, kita pakai huruf A untuk counter up. Contohnya kita ubah, kita modify sikit lagi kita punya coding ni. Kita boleh modify, kita copy je. Copy sama, kita enter, kita paste balik. Sebab apa, if kita tak else, sama macam kita buat last week. Okay, tambah je else, kita tukar huruf. Tukar huruf B pula. Tadi tambah-tambah, kita tukar tolak-tolak. Tadi lebih besar pada 5, kita tukar. Lebih kecil daripada 0. Start balik 5. Itu saja. Kita compile lagi sekali. Okay. Kalau kita 5 nyala. So dia akan start, dia yang ini kaedah dia akan 5 dia depan belakang lah. Dia macam biasalah kita buat. So 5 tu adalah nombor tertinggi lah. 0 adalah nombor terendah dia. Okay, so kita ubah lah. Tak nak pakai 0 boleh, kita nak start dari 1 pun boleh. Terpulang pada kita dan bergantung pada kita punya coding lah, kita nak buat macam mana. Okay. So dalam ni tadi saya kata kita pakai kita dah coding baru, kita update je baru, kita run balik. Okay, kita ubah balik lah. Kalau kita start dengan B, okay, dapat 5. Okay, kita letak A, dia akan jalan lah, A, B, C. B, C kita tak coding lah sebab kita tak ada C. Kita ada B dengan A je kan. Awak nampak. Kita tak A, ada nampak number tu. Itu adalah contoh di mana kita boleh kawal. Kita boleh kawal. Cik kena enter setiap kali Cik? Ya, yang ni kena enter. Jadi macam soalan kita hantar data, kita send, enter. Okay. D tak boleh, kita tak huruf lain tak boleh. Tak huruf A, dia kan kena enter lah. Memang kena enter. Enter tu sebab kita nak send ni, ada button send ni. A, send data. Okay. Coding yang sama juga kita boleh gunakan kalau kita pakai Bluetooth. Bluetooth, contohnya awak pakai Bluetooth modul kan. Awak pakai wireless apa-apa yang guna serial communication ni, coding dia sama. Sebab itulah saya kata dalam microcontroller ni, kelebihan dia kita boleh pakai coding yang sama tapi hasil device yang berbeza. Macam minggu lepas orang tanya, "Cik, saya nak pakai silinder. Coding dia macam mana?" Coding dia sama macam coding LED ni. Sama coding dia. Sebiji sama macam ni. Cuma device dia berbeza dan dia ada kita punya aturan je lah. Beza dia. Tapi dia punya nak on off kan dia sama. Okay. So basicnya dalam microcontroller ni tak susah. Yang penting awak faham mana satu digital, mana satu analog. Okay. Itu contohlah. Okay. Next kita nak tambah sikit. Kita tambah lagi. Kita tambah sikit berkaitan dengan kita punya board ni. Kita tutup. Hari tu kita ada, kalau awak ingat dalam board kita Arduino physical kita ada pin yang kita boleh kontrol menggunakan PWM dalam Arduino Uno. Okay, saya buka website sikit. Kita type je lah Uno kan. Arduino Uno. Okay, saya nak tunjuk board lah, gambar rajah board. Okay. So kalau awak tengok board ni, okay,
yang kita okay, awak tengok sini. Awak nampak board ni yang mana ada simbol-simbol ni, simbol dash ni, pin nombor 3, 5, 6, 9, 10 ni adalah pin yang ada PWM. Maksud PWM ni adalah kita boleh adjust dia punya kecerahan, kecerahan. So pin-pin ni je saja yang ada function tu. So contoh tadi kita ada pakai pin nombor 6, saya ambil nombor 6. Okey, contoh saya ambil pin kat nombor 6. Okey. So pin nombor 6 ni, okey. Kita letak LED nombor nombor ni kan. So dekat pin nombor 6 ni LED ni kita boleh ubah. Sekejap mana tadi? Okay, ni. Okey. Pin nombor 6 tadi kalau kita punya ni adalah LED nombor 3. Okey, LED nombor 3 ni kita boleh adjust coding kita, kita boleh pakai analog. Sebab dia boleh analog right. Boleh faham analog right ni maksudnya dia boleh adjust kecerahan dia. Okey, contoh. Contoh saya letak dia saya ambil yang nombor 1 saya ambil nombor 1. Contoh ni kita buat analog type je. Analog. Saya ubah saya nak awak nampak analog right. Sini kita letak number. So mana-mana yang ada pin tadi tu kita boleh tukar analog right, kita letak number. Contohnya saya letak 100. Okey, 100. Dan saya nak compare je dengan LED nombor 1 ni dengan LED nombor 3 ni. Awak tengok nanti kecerahan dia akan berbeza. Kita compile. Kita load. Okey. Alright, so kita run dan kita bisa monitor lah. So, tadi saya kata dia dekat nombor 1. So, kita buat A. Enter. Awak nampak? Kenapa dia berkelip-kelip? Nampak tak? Dia macam berkelip-kelip ke LED nombor 6 ni. Dia sebenarnya real dia adalah lampu dia ni sebenarnya dia malap sikit. Tapi kita tak dapat nak tengok dekat sini. Kita tak dapat nak tengok dekat dekat kita punya screen lah. Kita tak dapat tengok. Okay. So kita tak nampak lah malapan dia macam mana. Tapi kalau kita pakai real life, kita akan nampak malap dia. 100 ni adalah separuh daripada kecerahan LED biasa. LED biasa, contoh kecerahannya adalah 5 volt, dia 2.5 je lah, separuh. So dia lebih malap. Kalau awak rendahkan je lagi, so dia akan sampai ke tahap malap tu dia terus terpadam lah. Itu contoh saya nak kita berkaitan dengan kita pakai software ni lah Okay. Next, saya nak gunakan satu lagi kaedah lain, iaitu kita akan gunakan software Proteus. Sebab Proteus ni adalah software yang sesuai untuk awak design projek akhir awak nanti. Okay, so yang ni kita tutup. Okay, saya harap hari tu awak dah install software Proteus. Sebab kelas kita masa semester 3 tu, semester 2 saya dah bagi kan software yang sama. So saya dah share lagi sekali untuk awak install. Okay. Ada isu lah cik pasal install dia. Kenapa? Tak boleh install? Dia boleh tapi dia macam tak lengkap dalam tu. Tak lengkap macam mana maksudnya? Macam bila masuk kan kita nak buka new project ke apa, load project apa kan. Katakan new project kan, dia jadi blank je, dia tak ada apa, dia putih. Awak dah buat crack belum? Buat, tapi bahasa Sepanyol tak tahu nak faham. Tak edit jugalah. Tak edit. Okay. Kalau boleh ada yang versi lengkap je, tak boleh satu kita tinggal download je. Versi lengkap lah, saya share kat awak tu adalah versi yang lengkap lah sebenarnya. Ya. Cuma crack dia tu. Okay, saya minimizekan dulu saya punya ni. Okay, so kalau awak buka software Proteus tu, okay, so dalam Proteus tu nanti awak kena crack dua-dua kaedah. Satu, awak copy file. Sekejap saya tak ada pula dalam saya punya ni. Sekejap So kaedah dia nanti kan bila awak dekat dalam crack folder tu, awak kena masuk dalam partition C ni. Awak ada buat tak masa crack tu? Ada. C ni ada dua. Satu dekat bahagian file. Dah buat bahagian file. Lepas tu ada settle elektronik. Awak kena copy file bin saja. Bin saja kat sini. Settle. Kemudian satu lagi file dia tulis model. Awak kena
install dalam program data. Awak kena view hidden file ni, cari program data. Ada buat ni, kat program data ada buat. Yang ni yang blank. Okey. Yang ini dalam program data ni, awak kena copy yang model tu masuk dalam program data. Awak cari Light Center Electronic kat sini. Sama. Okey, awak copy dalam tu ada model. Copy paste model kat sini. Itu saja. Copy daripada dalam crack kan? Dalam paste kat sini. Cuba macam mana tadi cik buat yang nak hidden buka ni? Hidden file? Hidden ni awak klik je kat view. Kat view. Ni window 10 window 10. View, awak klik je hidden item. Ni window 10 lah. Kalau window 7, window 8 dia lain sikit lah, kena dekat option. Okay, 5 minit. Cuba. Sekejap Boleh? Boleh cik, sabar. Sekejap ya. Okay. Lepas tu ambil model kan. Copy model masuk dalam sini, dalam program data. Betul. Itu satu. Okey. Ya. Boleh. Nak cari view. Klik. View, klik je kat sini, hidden item. Okey, ada. Awak copy tu masuk sini. Awak jangan replace model-model ni. Dia akan ada data lah dalam ni. Paste kan? Yes, copy and paste. Okey, dah. Okey, sudah. Alright. Jangan tutup dulu, biar dulu. Sebab kita nak pakai Arduino, okey. Awak pergi kat internet awak. Okey, awak type je kat sini. Arduino Potus. Arduino Potus library. Dia akan keluarkan Arduino Potus library. Arduino Potus library ni awak buka. Dia akan keluar macam ni lah, GitHub Potus something ni. Awak klik je. Klik. Dan yang dekat kod ni. Yang GitHub punya. Ambil GitHub punya. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay. And then awak klik dekat kod ni. Klik download zip. Okay. Itu saja. Awak dah download, klik download. Saya dah download lah. Awak klik download, nanti dia akan download. Okay. Bila dah download nanti, dia akan keluar satu file lah. Dia akan tengok kat download lah. So awak tengok kat download. Tengok kat download. Okay. Contoh macam saya punya ni, dekat download. Dia tulis Arduino Library Master. Dah ada kat sini. Ada? Kan? Atau awak extract. Extract lah. Extract macam mana? Right click, extract file ke. Extract here pun boleh lah. Sekejap tengok. Extract here boleh ke? Boleh extract here. Right click, extract. Right click, extract here. Okay. Dah ada tu, nanti dia akan keluar satu folder. Ada extract all nanti cik? Boleh. Extract all pun boleh. Awak punya tak ada zip kot. Extract. Boleh je extract all. Ya. Okay, nanti dia extract. Dia akan create satu folder. Arduino Library Master, betul? Ni. Library Master, awak double click ke folder tu. Okay, dia akan keluar dua benda ni. Empat benda yang dalam skrin saya ni. Arduino TEP readme ni. Awak copy dua ni, lib dengan IDX ni. Copy lib dengan .idx ni. Copy. Pergi masuk dekat tadi yang kat dalam library tu. Kat dalamnya ada library kan. Double click kat library, paste. Boleh? Kenapa saya tak ada lib dengan LDS tu cik? Extension tak ada. Tapi data type ada tulis kot. Dia tulis Arduino TEP tu ada lah.
Ada. Dia tak ada sebab awak off awak punya extension. Tak ada masalah pun. Awak copy, Okay, awak so copy je. ambil dua-dua Copy, TEP ni kan, ambil semua? ambil dua-dua TEP je. Dua-dua TEP. Dua-dua TEP ni awak right click masuk dalam library kat Fortius awak tadi tu. Ada library tu. Library yang dalam hidden Ya, betul. Library hidden tu, double click kat library, paste kat sini. Okay. Itu cara kita nak add library lah. Sebab kita nak copy ni cara convention ni sebab ni version lama punya. Okay, dah settle. Okay, kejap. Alamak. Okay, sini. Mana tadi? Paste je. Okay, paste je. Dah. Ada paste nanti dia ada keluar. Ya, kalau dah paste dia ada tulis sini lah Arduino ni dah ada dah. Macam saya dia keluar lah Arduino sini kan. So saya dah paste lah. Okay, so settle. Settle kita minimize lah. Minimize ke tutup ke tak ada masalah. Tutup je. Okay, kita minimize semua. So dah boleh buka bukan? Baru boleh buka kita punya Fortius. Kita buka double click Fortius kita. Okay. Yang ini adalah design Ini kita nak buat untuk design. Okay. Awak akan keluar benda ni. Dia punya farm page dia. Klik the new project. Okay, new project. Okay, ini ni nanti awak akan gunakan untuk awak punya PTA nantilah. Awak nak design circuit ke. Senang lah. Tapi ini salah satu. Tapi ini schematic design lah. Okay, dan juga PCB kalau awak nak buat guna PCB. Okay. Keluar benda ni Keluar benda ni. Ni project wizard ni. Keluar kan. Awak tukarlah nama. Contohnya awak kata awak nak nama sebagai Fortius Fortius Arduino lah itu. LED. Contoh lah. Contoh. Okay. Dah create name ni. Dekat browse ni. Kita klik browse ni. Tujuannya adalah kita nak tahu kita nak save kat mana. Ini selalu penting ni lah. Dalam kita buat coding, kita kena tahu kita save kat mana setiap dokumen kita. Dekat path ni, klik browse. Okay, saya galakkan awak save kat desktop lah. Klik desktop. Okay, pilih tadi saya dekat folder saya kan di KMacoC. Letaklah. Dan hari ni punya tarikh saya punya. So, kat dalam ni awak nak create folder pun boleh. Create folder. Buatlah hari ni. Fortius Arduino. Contohnya lah. Contohlah Okay. So, kita double click kat folder ni. Kita save. So, dia akan save kita punya file kita ni kat dalam sini lah. Itu tujuan dia. Settle. Kita klik je next. Dapat tak ni? Yang kedua. Kalau kita dah betul crack tadi, dia akan dapat yang ni. Dia akan keluar kita punya schematic punya layout dah. Kita pilih layout ni. Kita dah bawa dah. Kita dah pernah buat dulu masa semester 2. Klik dekat landscape ni. Awak pilih gambar rajah landscape. Landscape ni senang lah awak nampak susun atau secara landscape. Okay. Dah settle sini. Klik next. Klik next. Ini kalau awak nak pakai PCB layout PCB ni kalau ada mesin PCB awak nak printed kat PCB ataupun awak nak buat litar awak cantik pakai PCB pun boleh. Okay. Kemudian klik je next. Ini tak nak pakai lah. Saya tak pakai. Klik je next. Ini firmware pun kita tak pakai. Klik je next. Atau finish. Ya. Kenapa? Tertinggal. Kat mana? Tadi yang kan berawal tu kan ada browse dengan next kan? Next ke finish lah? Next terus. Tekan browse ke? Tekan browse. Okay. Lagi sekali Okay. Sepatutnya masa mula-mula tu awak kena tekan browse lah. Sebab saya katakan finish dia jadi blank macam sama je macam yang saya cakap tu. Oh, awak tak ada ni tak ada. Okay. Saya buka balik botol saya. Cik, saya buat new project lepas tu saya next kan, dia jadi blank, putih. Sama lah. Putih macam mana? Dia jadi putih kosong, putih kosong. Okay, sekejap. Tapi sekejap So ini tadi mula-mula awak buat macam ni. Name ni atau browse ni dah pilih location kan. Okay. Okay, name tu tempat save dia tak. Name tu tadi kita letak nama kita lah. Nama projek kita. Okay. Okay, sekejap.
Proteus. Proteus ini kita save kat sini. Ni nama tadi kita letak apa tadi? Proteus tadi kan. Contohlah Proteus benua. Tepi tu tu. Okey. Dekat ada. Atau klik je next, klik je next. Okey. Bila next awak punya ada keluar ni tak? Landscape ni. Ada. Dia terus finish. Tak ada. Tak ada ni. Tak ada. Okey, kalau tak ada mungkin awak punya ada file yang awak tak copy. So cancel dulu. Cancel dulu, tutup dulu. Finish. Oh, ada blank. Finish blank. The blank tu selalunya sebab awak ada satu lagi file awak terlupa nak ni. Lesson awak dah add dah lesson. Belum. Awak tak add lesson masa install. Tak ada. Tapi ada lah file license tu dalam crack ke dalam ni tu? Tapi awak ada add tak? Tak ada. Nak add kat mana? Nanti saya dah tahu cik. Lepas yang nak copy ke yang listen tu. Tu saya tak tahu. Okay. So kalau awak punya ada lesson, dia akan tulis macam ni. Registered tu ada tak sama macam saya punya? Sama tak? Tentu sekejap. Muka depan sekali. Unregistered version. Awak punya unregistered. Sama-sama. Okay. Kalau unregistered, kita boleh klik, kita boleh, sekejap kita tengok macam mana kita nak add file Awak punya tu ada pilih tak? Dia kata add file kat sini. Ada button tak untuk add file? Add lesson, ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada tulis apa-apa dekat about tu. Macam mana nak pindah yang license saya tak buat lagi cik? Mungkin sebab tu. Yang license tu awak tak buat tu. Macam mana pindah license? Dia masa awak install mula-mula tu, dia ada minta lesen. So awak kena install lesen dia. Sekejap saya cari sekejap. Kalau sebab awak dah install, awak tak klik lesen tu, dia kena ada cara dia. Mana Saya yang dekat lepas bin pun dah sangkut dah. Ada bahasa Sepanyol. Awak sebab okey. Sekejap Ataupun delete balik, dah ulang balik buat daripada awal. Awak install balik lah. Senang. Kan? Tu awak install balik. Bila awak install balik, nanti dia akan minta add lesson tu, awak pergi klik kat crack tu, awak klik install. Cuba balik kat situ. Sekejap saya try balik check saya delete. Dekat crack tu ada file license kan? Install je. Awak bukan ataupun betul juga. Tadi awak kata ada file tu. Sekejap saya ambil saya punya hard disk sekejap. Sekejap. Astaga, lain rumah aku dah lambat pula. Anjir. Okay, awak double klik dekat lesson tu boleh tak? Boleh. Apa tu awak klik install. Right, double click Double klik. Ada. Dia jadi macam keluar yang ni je. Dia table Sekejap. Available key, install key. Okey, sekejap saya baru ambil hard disk saya. Saya nak tunjuk dekat. Tak ada bahasa Melayu je. Bahasa Melayu. Mana nak jaya bahasa Melayu? Bahasa Melayu ni apa overseas punya software. Okey. So bila awak install macam ni, sekejap okey, awak buka je kat crack ni. Okey, jadi ada license kan. Awak double klik kat license ni. Dia akan keluar macam ni Buka dekat awak crack. klik je yes. Okey. Awak keluar macam ni tak? Keluar macam ni tak? Lock lah. Apa tu browser for key kan? Keluar macam ni kan? Keluar macam ni, awak klik install bawah tu. Nanti dia akan keluar ke sebelah sini. Asalnya install key awak kosong kan? Awak klik install. Dah ada. Dua-dua dah ada. Dulu dah ada. Dah klik install, dah ada lah. Dah. Atau install, remove, activate semua dah ada. Tak ada, semua kosong kan ini? Tak ada tekan kan? Tak tekan. Okey, kalau okey tak apa. Tapi okey tutup je.
Tu buka balik software awak. Okey tak? Sekejap. Lepas tu yang lupa crack tu takut awak lupa nak copy tu. Copy yang bin tu. Sekejap tak boleh kak. Tak register juga cik. Tak register juga. Alamak. Cik buat link lah. Install isi. Tak apalah awak cuba install masa install mula-mula tu awak kena klik key tu. Okey, ada yang dah berjaya install tak? Diorang pakai version yang lama cik, yang SEM 2 cik bagi tu. Yang saya bagi lah, yang saya bagi SEM 2 tu lah. Ya, kami tak ada. Kalau ada yang dah ada tu, nanti saya takut tertinggal pula nanti yang lain tu. Ke ada yang lain semua settle, install? Tak tahulah cik tu. Tak apa. Awak install dulu. Crack lah hilang pula ni. Tak apa, buang ni semua. Crack semua delete balik. Nanti Okay, dah download balik lah. Lepas tu check kat mana lah? Download Awak download balik ke? Dah download lah. Patutnya awak install je. Biar dia akan replace balik install tu. Lepas tu dekat download dia ada Arduino Library Master dengan Proteus. Awak download semua. Kan bila awak buka saya punya link saya bagi tu, okey. Dalam drive tu awak klik je download. Download semua. Download cari tu kan? Download cari tu. Lepas tu nanti awak ni je lah. Install lah software tu dulu. Okey. Software Proteus. Just klik lah macam tu lah, tekan bawah ni, download je lah. Download atau nanti awak install ni lah. Setup ni double klik. Nanti dia akan kalau awak kena, contohnya macam awak dah install, awak kena install lagi sekali pun tak ada masalah. Dia double install, dia akan replace je. Okay, contohnya saya punya macam ni kan, awak double klik je setup ni. Naim dengan ni macam mana? Amirul, okey. Kejap. Lain tak apa nak laju. Tak, awak pakai installer yang saya bagi hari tu pun okey je sebenarnya. Tak ada cik dalam sini PC. Maksud saya tak ada yang dulu tu. Saya tak ada kat laptop saya. Oh, yang ini awak pakai yang mana? Yang cik bagi semalam lah, saya download balik. Benda sama lah saya bagi sebenarnya. Saya bagi benda sama. Cuma dia tak lepas masuk itu yang ni tu. Installer dia sama. Awak download pun yang sama. Cuma nanti awak just double click je lah. Install. Okay, kita tengok Professional. Visual Studio ni bukan Ya, Visual Studio tu bukan. Itu dia nak cover. Kalau contohnya dia tak boleh nak cover, dia kena install Visual Studio lah. Contoh macam saya saya dah install saya double click je. Dia akan keluar macam ni lah. Kita install lagi sekali je. Tak ada masalah. Klik je next. Nanti awak just sama ada awak nak repair, modify lah. Klik je modify. Lah. Kenapa? Macam tu je ke? Tak payah susah awak nak kena buang yang installer tu. Ataupun awak boleh repair atau modify. Dua-dua boleh. Selalunya modify lah, kita ambil modify. Klik je next. 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 Contohnya macam ni. Dia macam saya configure gitu je lah. Tak ada apa pun. Patutnya masa dekat apa? Dekat sini ni awak boleh terus license ni boleh terus install sebenarnya. License ni bukan dalam setup awal tu ke? Dia dah betul. Keluar, Betul. Keluar situ kan? Awak nak remove balik, nak install balik pun boleh. Okey? Okey. Sekejap saya try dulu. Selain daripada awak ni, saya tak tahu yang lain-lain ni macam mana. Yang lain-lain tu okey ke? Pening siapa? Muaz ke, Haris ke, Azim ke, Iqbal ke. Yang lain-lain tu mana-mana dah install. Dah install kita, saya skip, saya nak cepat ke depan sikit lah. Takut nanti kawan awak lain menunggu. Untuk yang install tu, saya terus ke depan. Okey je cik, saya ada software lama cik. Okey, tak apa. So tadi saya dah tunjukkan kita punya software.
So mana yang dah install tu, awak just buka aje. Tadi saya dah buka Lita tu, kita buka je Lita ni. Okay. Lita kita ni akan keluar macam ni lah. So saya harap yang lain-lain tu akan keluar benda sama macam ni. Okay. Sekarang kita guna keadaan yang sama saya tunjuk hari tu, tekan P untuk add apa kita punya Lita, tekan dia P, type Arduino. Sebab tadi kita dah tak library, so kita ada Arduino ni lah. Kita ada Uno, Nano, Mini, semua ni kita ada. Dan tadi kita pakai Uno kan, kita klik Uno, double klik je. Arduino, Uno, lepas tu kita nak pakai apa? Kita pakai LED lah, tadi kita pakai LED kan. LED, kita cari LED kita nak, yang kat sini LED apa kita nak pakai. Contohnya kita pakai animated, kita nak pakai warna biru lah. Okay, double klik biru dengan merah contohnya. Okay, dan last sekali kita letak button lah. Button ni kita nak pakai push button lah contohnya. Klik je button, double klik and then okay. Alright, boleh saya harap boleh lah follow mana-mana yang lain tu. Okay, so dah ada Arduino, klik je Arduino, klik je and then letak je board kita Arduino sini. Nampak Arduino kita. Ini board kita Arduino, ada dah. Kita nak pakai LED, letak LED. Letak. Tadi dalam coding tadi kita pakai LED kita kat pin 3, 4, 5, 6. Kita letak je lah. 3, nak rotate je. Silap kita rotate. Dulu kita letak lah. Lepas tu kita nak apa? Nak letak lagi kita boleh je nak duplicate, kita highlight kan, right click, block copy. Buat lagi sebiji, ada 2 biji, 3 biji, 4 biji. Contohlah kita pakai 4 biji. Tapi tak cantik kan? Tak cantik, kita boleh cantikkan. Okey. Kita buanglah, hidden je. Tak nak nampak tulisan-tulisan ni, semak kan. Right click, block copy, letak 1, LED nombor 2, LED nombor 3, LED nombor 4. Tadi kita ada 5 LED kan. Kita letaklah 5 LED. Okay. Ini sekarang ni Arduino ni dah ada program ke? Tak ada program lagi. Kita kena masukkan program. Nanti kita masukkan program dia. Okay. Mula-mula kita susun dulu LED kita nak pakai. Sambung je wire. Tadi kita pakai pin nombor 3, pin nombor 4. Kita buat dulu ini. Nampak macam ni kita buat tenang-tenang je, kita buat relax 5, 6. Okay, contoh kan. Lepas tu kita yang ni saya dah ajar juga hari tu, tak ground kan. Dekat sini ada terminal mode ground. Klik je. Sambung. Kita pakai coding sama, cuma saya nak gunakan software yang berbeza lah. Saya nak awak mahir guna dua software ni lah. Sebab software ni kita boleh buat simulasi lukisan yang sebenar, schematic. Yang tadi tu kita je dah built in. Kalau awak nak tunjuk dekat lecturer awak punya penyelia pun tak nampak nanti. So kita buat yang ni. Sebab kita ada button tadi, pergi balik dekat component mode, letak button. Kita ada button lah. Kita nak pakai button reset boleh. Kat sini kita letak satu button reset lah. Button reset. Okay. Sebelum tu kita terlupa, kita ada perintah. Kita letak dah P, tambah resistor. Iklan jap. Nak iklan apa? Yang saya dah download balik. Yang setup tab tu kan awal-awal tu. Nak guna use a license key ke use a locally install license key? Local. Bukan network tau. Maksudnya local atau awak pilih nanti file tu, crack tu. Alright. Tu awak pilih lah. So, okay. Sambung balik ini button kita. Saya punya mouse ni tak pernah nak elok. Perintah, letak perintah sini. Okay.
Okay, sambung je lah. Sambung. Okay, rotate. Okay, macam ni. Ni yang kita buat dululah. Kalau awak ingat dulu-dulu kita pernah buat ni. Tak, button 5 volt. Okay. Alright. Ini ground. Allah. Susun-susunnya lah susun-susun ni. Ini reset button saya tak reset button. Reset button ni untuk reset je lah. Contoh. Contoh ni kalau run. Oh tak boleh, tak ada coding. Okay. Kita selesai ni satu. Okay. Oh silap, button kita tadi bukan kat pin nombor ni. Coding kita tadi button kita 23, LED kita pin 4, 5, 6, 7, 8. So kita ni lah kita adjust sikit. Apa tadi ni? Okay. Kita adjust. Kita adjust sikit. Ni saya adjust sebab tadi kita punya pin tadi 4, 5, 6, 7, 8 kita pakai tadi. Bukan 9,600. Oh, kalau salah. Okay. Alright. Ini je kita LED, kita main LED je hari ni. Okay, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak coding Arduino ni menggunakan Proteus. Saya nak tunjuk tu je. Okay, ni litar-litar ni saya just tambah je lah. Kita copy je. Copy. Tapi sebab penuh sangat kan, contohnya nak lukis pun susah. Kita ni contoh. Kita sambung je dekat sini. Sambung. Ni sabuk sikit lah saya buat. Saya buat saja kita buat sabuk sikit. Okay. So kita nak tunjuk kita ada 2 push button. Okay, push button kita tadi. Tapi kita pakai satu push button dekat pin nombor 2, satu kat pin nombor 3. Untuk LED kita 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan gunakan program yang sama. Okay. Nanti kita ubah sikit program tu. Untuk program Arduino tu tapi guna push button lah. Okay, boleh follow boleh follow. Harap boleh follow lah. Kita tak bawa banyak-banyak. Itu buat sikit-sikit jangan balik. Takut nanti tertinggal banyak. Mungkin ada kawan-kawan kita tak datang, tak dapat nak masuk game vaksin apa semua tu. Saya just tunjuk inilah. Okay. So dengan masa yang sama saya check lah kehadiran tadi. Kehadiran. Okay, semua dah hantar kehadiran. Okay. Alright. Okay, kehadiran semua dah ada. So ini adalah Proteus kita dah siap lukis lah. Complete Proteus kita. Save lah. File save tak ada masalah. Save project. Next ni adalah kita nak codingkan dia. Okay, boleh kita boleh ke coding kita ke coding dulu. Coding simple je. Okay, kita pergi coding dulu Takut yang tak install lagi tu kita pergi coding dulu. Okay.
Dekat coding kita ni yang tadi, kita pakai coding yang sama. Cuma saya ubah lah. Saya tak nak pakai ni. Apa nama? Serial ni. Kita nak pakai button. Kita ubah balik lah. Yang serial ni kita tukar kepada button. Ini semua kita padam balik. Ini semua tak pakai dah ni. Semua padam. Padam. Okey, kita padam, kita ubah je sikit. Yang if huruf ni kita tukar. Yang tadi atas tu, atas loop tadi. Kita ubah semua. Kita tukar switch satu ni. Digital read kurungan switch 1 tutup kosong. Okey. So kat bawah ni kita kena letak while tadi lah sebab kita pakai button kan. While digital read switch kosong. Continue. Okay. Alright, ini kita copy. Untuk yang bawah ni pun sama. Kita copy ini. Kita copy, kita tukar huruf je. C yang bawah ni tukar. Tukar jadi switch 2 pula. Okay, 2. Yang bawah ni pun sama, kita copy semua. Kita kena copy paste je, senang. Enter. Yang serial begin yang bawah cik semua biar. Serial begin biar je, tak apa. Serial begin tu dia tak mengganggu dalam coding kita. Serial begin tu kalau kita pakai bot yang sebenar, sesuai kita pakai. Tapi kalau bot sebenar tak ada, biar je. Abaikan je. Okay, dah selesai dah. Kita ubah ni je, dah selesai, kita compile je. Sebelum compile tu saya nak tunjuk step sekejap lagi. Pastikan awak dah habis type, baru saya akan tunjukkan step lah. Okay, dah siap. Okay, pastikan dah siap lah. Okay, kalau dah siap edit, ini step jangan lupa klik file, klik preferences. Ni, klik, dia akan keluar satu window kat sini. Dekat window preferences ni kita kena klik dekat show verbose output during compilation and upload. Klik dua-dua ni. Itu saja. Klik dua-dua ni. Dah klik. Atau tekan OK. Alright. Dah OK. Next step. Ni jangan tertinggal. Next step kita adalah kita klik verify. Compile. Okay. Dan compiling. Okay. Dekat dalam compiling ni, awak tarik sikit naik atas. Awak cari yang file yang diakhiri dengan .hex. Tarik sikit. Cari yang akhir dia adalah .hex. Okay, saya jumpa dah. Ni saya punya ni. Ini copy. Copy yang ada .hex ni copy. Copy sampai dia dekat partition mana, lokasi dia. Kita copy lokasi dia. Ctrl C. Settle. Boleh ikut ni. Kemudian bagi balik dekat letak partition kita. Double klik. Dekat sini dia ada program file. Klik and paste. And then kita klik OK. Right, dah klik OK baru kita boleh run. Apa pula masalah dia ni? Okay. Dia ada error. Invalid opcode. Okay, ni ada error ni. Okay, so saya punya ada error. So mungkin dia tak boleh nak baca kod kita. Kita apa? Tak boleh nak baca kod kita. Kita komenkan dulu. Kita minimizekan balik. Mungkin serial begin ni mengganggu dia. Dia tak boleh nak baca serial communication. Kita komen je. Double slash komen. Kita komen. Yang mana ada serial tu kita komen dulu. Komen. Kita komen. Cukuplah tu komen tu. Kita cuba lagi sekali. Sepatutnya dia okey. Ayah nak paste balik ke? Tak payah, kita komen je. Kat saya punya tak jadi. Invalid output pasalnya.
Cuba kau punya. Saya punya ada error pula. Betul saya tak boleh cik. Boleh? Lama Boleh je. sekali lagi. So siapa yang boleh minta maklum Saya punya ada problem. Tak apa. Kita cuba. Saya cuba buang serial ni. Takut dia mengganggu kepada kita punya coding Fortis kita. Okay. Saya try run lagi. Kenapa Sekejap kita pergi sekejap kita tengok apa masalah dia ni. Kita nak run, dia ada error invalid opcode saya nak tengok apa masalah dia. Sekejap. Okay, tadi coding kosong 9419 PC. Sekejap sebab ini mungkin masalah PC, sebab dia ada benda-benda lain yang run mungkin takut dia tak boleh nak jalan lah. Cuba sekali lagi. Sekejap Cuba lukis Lita dulu and then buat coding tadi, kita try. Okey, saya tahu sebab apa. Okey, masalah saya sebenarnya tadi saya salah pilih bot. Okey. Kita cuba. Sekejap Saya salah pilih bot untuk saya punya bot. Awak pakai Uno. Tapi saya punya saya pakai Mega. Saya Google kejap tadi dia punya masalah dia. Saya Google tadi. Okey, tak apa. So saya try balik tukar. Okey. Terus bot kita pakai Uno, patutlah ada error. Okey, kita verify lagi. Okey, so ni awak kena verify. Kemudian tadi saya bagi tahu kita kena cari yang hex file. Kita run, okey ni hex file. Kita kena copy. Kita copy lokasi file kita. Okey. And then kita balik ke kita punya Arduino. Ni kita double click. Kita paste dia punya alamat and then kita klik okey. And then kita run. Alhamdulillah jadi. So tadi masalahnya ada salah saya salah pilih bot. Okey. Kita run okey and then kita ni ada reset button. Kalau kita reset dia say reset lah, function reset ada. So ini adalah untuk kita tekan button pertama. Nampak? Tapi sebab tadi yang tadi lah yang tadi coding tadi kan. AB1 nyala. Kecerahan.
Ya betul, sebab tu jadi macam tu kan. Tapi kalau real life dia tak jadi macam tu lah. Ni kita ubah je lah. So ini kita punya simulation kita. So tadi ada klik-klik kan. Kita boleh adjust lah balik kat kita punya coding tadi. Buang je lah. Kita buang je lah yang analog read tu. Kita buang je. So ini adalah untuk kita belajar macam mana kita nak kita run simulasi untuk Precision ni lah, Arduino dan juga Proteus. Serial communication ni tak ada kesan apa-apa pun sebenarnya. Tak ada kesan. So rupa-rupanya masalah board je. Ni kalau awak pasang serial monitor dekat awak punya awak punya Proteus pun dia akan keluar lah. Nanti kita cubalah keluar ke tak keluar. Saya pun tak nak cuba lagi menggunakan Proteus untuk serial communication. Okay. So Proteus ni ada macam-macam lah Awak boleh pakai Bluetooth, Bluetooth pun ada. Kita boleh cuba macam-macam peranti kita boleh tambah. Okay, dalam kita punya software Proteus. So awak kalau awak punya projek ada pakai ada pakai Bluetooth pun okey, tak ada masalah. Okay. So sekarang data kita kita stop orang balik. Okay. So dia okey lah. No problem lah. Dia akan jadilah ikut yang kita coding tadi. Tapi ini kita kena yang litar sebenar lah. Tadi kalau kita guna software yang Adusim tadi, kita tak buat wiring. Yang ni kita kena buat wiring. Baru kita nampak, okey, untuk button kita mesti ada supply 5 volt. Masuk ke perintang dulu, push button, share ke dengan input kepada nombor 2 ataupun nombor 3, and then masuk ke ground. Atau minus lah. And then barulah kita faham dia punya pemasangan. Sekarang ni litar awak dah siap. Contohnya awak nak tunjuk dekat awak punya supervisor. Kita tak nak nampak grid kita boleh klik kat sini kita buang grid. Nampak cantik sikit lah, tak ada grid. Mana yang nampak macam tak kemas ni kita boleh adjust lagi kemas. Highlight kan kita adjust sikit. Tarik sikit. Stop dulu. Kita boleh adjust sikit lah. Tak boleh adjust lah. Dia dah ni. Contohlah macam ni. Sekejap Sekejap lagi 2 minit Baik, okey, alright. So, dapat tak semua? Kita buat sikit je dulu, tak buat banyak-banyak. Nanti kan pening. Okey, sekarang ni saya kata tadi kita dah siap litar kita. Kita nak print. Awak nak masuk dalam punya thesis report nanti kan. Ni litar awak ni, awak just klik je file. Klik dia print. PDF. PDF InDesign, klik OK. PDF kita ajar lah itu kan. Pakai landscape. Cantik sikit. Nampak macam tak, awak nampak ada preview dia macam tak fit screen kan. Awak klik fit to page. So klik je OK. Dia OK. So dia akan beritahu lokasi nak save kat mana. Kita save lah dekat kita punya litar kita yang hari ni punya litar. Okay, DKM. Ini tadi kita buat Arduino, kita letaklah save. So tengok hasil dia. Nampak kemas. Nampak kemas sikit. Nampaklah litar awak. Okay, ni adalah buat Arduino, LED push button. So inilah yang biasa kita nampak dalam Blowing. Okay, alright. Ada apa-apa soalan? Ni mana-mana yang baru tadi tu, baru install tadi boleh cuba. Boleh cuba, bukan setakat awak boleh letak Arduino tau. Awak boleh letak macam-macam lagi. Contoh macam saya baru check tadi, saya ada dalam software Proteus saya ni, saya ada library untuk sekejap kat sini dekat dalam crack ni, saya ada banyak library yang saya nak letak. Saya ada LCD, kita boleh letak LCD, kita boleh letak macam saya ada LCD. Contohnya saya nak pakai LCD pun kita boleh letak. Okey, saya tutup dulu. Okey. So awak pun nanti pun samalah. Awak ada litar-litar yang lain, boleh upload je. Masuk je dalam awak punya awak punya software ni, macam saya bahagian data, kita letak dekat
apa Proteus Proteus Light Center Tronic. Ada yang saya baru letak label saya ni. Kita copy je. Copy. And then kita paste. Okey, LCD contohnya. So kita tutup saya punya. And then ini pertama kita minimize. Okay. So ini software ni kalau kita baru letak kita takkan jumpa LCD kat sini. LCD kita cari tadi tu. Tak jumpa LCD tu sebab kita baru letak. So kita kena tutup dulu. Kita save, tutup. And then kita buka balik lah. Baru kita akan dapat kita punya software lah. Okay. Alright. P LCD. Ni LCD tadi saya baru download tadi ni. Ni add my LCD ni. Banyak LCD ni. Ni contoh LCD yang saya masukkan tadi. Dua jenis LCD display. Okay, tapi saya tak nak pakai LCD macam ni. Nak pakai LCD yang kita belajar biasa pun boleh. Contohnya kita pakai LM016. Ini. Ini. Contoh. Contoh awak ada LCD. Pun boleh letak LCD. Awak boleh programkan. So ini kepentingan software ni lah, kita boleh buat macam-macam. Okay. So ada soalan nak tanya sebelum saya tamatkan kelas kita pada pagi ni. Hari ni kita buat 2 je, kita belajar sikit je. Sebab hari ni saya tengok macam tak ramai. Mungkin next week hari ni ada 18 orang je yang dapat masuk. Okay? Boleh Saya kena buat tu cikgu, saya faham. Tengah nak download Proteus dulu. Tak apa, awak cuba buat. Nanti next week kita sambung lagi. Next week saya rasa file semua mungkin dah settle. So kita akan ekstensif sikit lah. Kita akan buat amali banyak lagi lah. Dan daripada situ awak akan dapat idea lah bagaimana awak nak buat projek awak. Okay. Alright. So kalau tak ada soalan sampai di sini saja. Kita jumpa lagi next week. Alright. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik. Okay, sama-sama. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Okay.